Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana beri pada kita peluang tengah hari ini untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu. Dan bicara kita tengah hari ini adalah daripada kitab yang bertajuk Mudahnya Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukhtasar As-Saghir Siratil Bashirin Nadhir. Inilah buku yang dikarang oleh Imam Izzuddin Ibn Jama'ah. Ya, Uzar, ahlan wa sahlan semua yang hadir. Jangan lupa jemput teman-teman kita untuk hadir bersama dalam kuliah tengah hari ini. Lepas salat Zuhur ada yang berpuasa. Kenapa tak puasa hari ni? Selasa hari ke-14 Rabiul Awal yang dipanggil sebagai hari-hari putih. Alhamdulillah, Ruhana Abdullah, Fari Misbah, semalam 13, ini besok 15. Digalakkan untuk kita berpuasa ya. Kata ahli falak, Allah SWT menjadikan pada hari 13, 14, 15 ni merupakan hari bulan penuh, Al-Badrul Munir. Maknanya bulan purnama. Bagaimana ia ada kaitan dengan tubuh badan kita supaya jadi sihat, ya, pemakanan yang sihat, bangun pada waktu yang betul. Ini memberi kepada kita kesihatan, memberi kepada kita kesihatan. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk puasa kalau tak dapat hari-hari putih 3 hari dalam sebulan. Isnin Khamis sebagai contohnya ya. Firdaus, Mak Jamil, Kalsum, ahlan wa sahlan semua. Tolong share pada teman-teman lain. Jangan biarkan saya keseorangan tengah hari ya. Mari sama kita hadir dalam majlis ilmu. Dengar tak? Dengar kuliah Gi Kalung, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, kita sambung semula. Kita telah bincangkan sampai ke muka surat ke-20 dari buku bertajuk Mudahnya Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Ibn Jama'ah. Ya, Izzuddin Ibn Jama'ah, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ringkas, pendekatannya mudah faham, dan kat belakang Telaga Biru membuat inisiatif meletakkan peta, gambar-gambar yang memudahkan untuk kita menghayati, memahami sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lihat ni muka surat 20. Wa arda'athu Thuwaibah maulahu Abi Lahabin ayyaman wa arda'at ma'ahu Salama Abdullah bin Abil Asad Al-Makhzumi bilaban ibniha Masruh wa hiya ammihi Hamzah min radha'a wa ikhtulifa fi islamiha. Thuwaibah merupakan bekas hamba yang dibebaskan oleh Abu Lahab, menyusukan Rasulullah selama beberapa hari. Pada masa yang sama beliau menyusukan juga Abu Salama Abdullah bin Abil Asad Al-Makhzumi dengan susu anaknya Masruh. Beliau merupakan ibu susuan bapa saudara baginda Hamzah. Terdapat bezaan pandangan antara ulama tentang keislamannya. Jadi Thuwaibah ni punya jasa besar kepada Rasulullah SAW, iaitu pernah menyusukan baginda. Dan di samping menyusukan baginda, Rasulullah SAW menyusukan juga Hamzah bin Abdul Muttalib, yang merupakan singa Allah SWT yang terkorban dalam medan Uhud. Bagaimana kematiannya nanti kita akan lihat ketika bincangkan bab perang Uhud. Begitu sedihnya Nabi SAW di atas kehilangan manusia yang penting, yang mulia, yang punya jasa besar kepada Islam di samping Umar Khattab radhiyallahu an. Tuan-tuan tahu kan, umat Islam sebelum daripada keislaman Hamzah dengan Umar, ketakutan yang amat sangat. Sebaik saja Hamzah dan Umar masuk Islam, maka umat Islam berpeluang untuk salat di dekat dengan Kaabah. Ya Allah, Rabbi, hebatnya peranan Hamzah dengan Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai pedang dan juga singa Allah. Zamri Mans, Muhammad Fadli Ahmad, sahlan, barakallahu fikum, Ustaz Fadli, ahlan wa sahlan. Summa arda'athu Ummu Kabsyah Halimatu Sa'diyah wa arda'an ma'ahu ibn ammihi Aba Sufyan al-Harith bin Abdul Muttalib bilaban ibniha Abdullah akhi Unaisa wa Jizama wa hiya Shayma auladil Harith bin Abdul Uzza bi Rifa'a Sa'di wa qad qila innahu aslama wa ikhtalifa fi islami Halima wa Shayma hadhihi allati kanat tahdinuhu ma'a ummiha wa tuwarikuhu wa hiya allati kadimat alaihi fi wafdi Hawazin. Kemudian Ummu Kabsyah Halimatu Sa'diyah pula menyusulkan baginda dan ibu susu ini turut menyusulkan sepupu baginda, iaitu Abu Sufyan Harith bin Abdul Muttalib, dengan hasil susu anaknya Abdullah.
saudara kepada Unaisah dan Jizamah ataupun Kizamah ataupun Hudzafah, yang mana beliau lebih dikenali sebagai Syaimak. Mereka inilah anak-anak Al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'adi. Sungguhnya diriwayatkan bahawa beliau telah Islam, manakala Halimah pula berlaku perbezaan tentang keislamannya. Ibu susu Nabi ni ada perbezaan pendapat ulama, apakah beliau ni mati sebagai seorang muslimah, sahabiyah ataupun tidak. Ya, alhamdulillah semua yang hadir, barakallahu fikum. Ya, Syaimak yang telah menjaga baginda bersama ibunya, mangku baginda di pehanya. Beliaulah yang datang kepada baginda dan rombongan Hawazin. Jadi Syaimak ni merupakan kakak susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam dalam rombongan Hawazin. Agak lambat tuan-tuan ya. Ini hidayah Allah SWT. Jadi Syaimak iaitu kakak susu Nabi ni masuk Islam. Tapi ibunya iaitu Halimah Sa'diyah tu ada perbezaan pendapat ulama antara mengatakan itu ataupun tidak. Alhamdulillah nazina sulung. Barakallahu fikum. Win-win. Alhamdulillah ya. Wa kana Hamzah ammu Rasulullah SAW mustardi'an lahu fi Bani Sa'ad bin Bakar fa'arda'athu ummuhu Rasulullah SAW yawman wa huwa 'inda ummihi Halimah. Fakana Hamzah radhi'an Nabi min wajhaini min jihati Suwaibah wa min jihati Sa'diyah. Hamzah iaitu selaku bapa saudara kepada Nabi sebelah ayah, juga pernah disusuk di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Pada satu hari ibunya iaitu Halimah menyusulkan Rasulullah SAW ketika baginda berada bersamanya. Oleh itu Hamzah menjadi saudara susu bagi Nabi daripada dua orang, iaitu Suwaibah dan juga Halimah Sa'diyah. Jadi Nabi pernah menyusu dengan Suwaibah, begitu juga Hamzah. Nabi pernah menyusu daripada Halimah, begitu juga Hamzah. Jadi Nabi SAW punya pertalian dengan Hamzah bukan saja sekadar pakcik, adik kepada ayahanda Nabi iaitu Abdullah, Ichal, bahkan juga merupakan saudara susu kepada Hamzah. Itu akrab hubungan itu. Baik, wa hadanathu Iman barakah al-Habashiyah ma ummihi ba'da mautiha wa kana walaha min abihi wa kanat dayatahu. Ummu Aiman merupakan individu yang menjaga Nabi SAW dan ibu Nabi. Kemudian beliau tetap meneruskan penjagaannya selepas kematian ibu Nabi. Baginda mewarisinya, iaitu Ummu Aiman daripada ayahanda baginda, beliaulah yang menjadi penjaga. Ini merupakan Ummu Aiman. Ini adalah kakak angkat Nabi, juga merupakan hamba milik Nabi kerana diwarisi daripada ayah Abdullah. Ketika wafat Aminah dalam perjalanan membawa puteranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi suaminya, makam suaminya, persemadian suaminya di Madinah, maka ibu itu pula ditimpa penyakit demam dan akhirnya meninggal dunia sebelum sampai ke Mekah di tempat namanya Abwa. Yang menemani Nabi pulang adalah kakak angkat ini ataupun hamba milik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, namanya Ummu Aiman. Abdul Hadi Daud. Alhamdulillah, ingat semula sirah Nabi, kita belajar kecil-kecil dulu Jadi cinta Nabi ni bukan setakat selawat, dan juga mengikut sunnah-sunnah yang lain. Malahan kita kena baca kisah Nabi kita sallallahu. Kata Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, kunna nu'allimu auladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan minal Quran. Kami dulu mengajar anak-anak kami tentang sirah Nabi macam kami mengajar mereka membaca Al-Quran. Sebagaimana pentingnya baca Al-Quran, demikian juga penting untuk belajar sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib wa tufiya wa lahu 8 sinin wa qila 6 wa qila 10 wa awsa bihi ila ammihi Abu Talib fa kafalahu wa kharaja bihi ila Syami wa sinuhu 10 sanatan wa qila 9. Datuk baginda Abdul Muttalib mengambil alih penjagaan Nabi. Beliau wafat ketika Nabi berusia 8 tahun. Setengah mengatakan beliau wafat ketika Nabi berusia 6 tahun, dan setengahnya pula mengatakan waktu itu Nabi berusia 10 tahun. Beliau telah mewasiatkan penjagaannya kepada bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib, anak lelaki kepada Abdul Talib, namanya Abu Talib, pakcik Nabi, abang kepada ayahanda Nabi. Jadi Abu Talib telah pesan kepada Abu Talib supaya menjaga Rasulullah SAW apabila beliau wafat. Selepas itu Abu Talib pula melihara baginda dan membawa baginda musafir ke Syam untuk berniaga ketika usia baginda 12 tahun. Ada juga pandangan mengatakan semasa usia baginda 9 tahun. Ini perbezaan pandangan. Ini merupakan perkara yang bersifat sirah. Cerita-cerita ni kita boleh bawa cerita-cerita, tak ada masalah. Kata para ulama, kunna idza rawaina fil ahkam syaddadna wa idza rawaina fil qisasi tasahalna. Contohnya seperti Ali Al-Madini, Abdul Rahman Mahdi berkata, Abdul Mubarak, kita kalau cerita bab hukum hakam, kita akan perketatkan.
Tapi bila cerita bahawa bab penceritaan ada kelonggaran untuk kita bawa kisah-kisah. Itu sebab ada persisihan pendapat di situ. Kerana ini bukan bersifat hukum ya. Siti Asar ya, ahlan wa sahlan. Rosli, ahlan wa sahlan semua. Jangan lupa share pada teman-teman ya. Komen, barulah semangat sikit saya bercakap ni, tak ada terasa kurang. Allah ya Abu Hasan, barakallahu fikum ya. Suma kharaja maratan ukhra ila Syami ma'a Maisara gulami Khadijah, walamma raja'a min safarihi hadha tazawwaj Khadijah bint Khuwailid wa sinuhu 25 sanatan wa qila 21 wa qila 30 wa kana sinuha 40 sanatan wa qila ghairu dhalika. Kemudian baginda pun musafir sekali lagi ke Syam bersama dengan Maisara, seorang hamba Khadijah. Maisara ni bukan nama perempuan tau, nama lelaki, Fatimah Fatimah Kalsum. Maisara nama bagi lelaki, bukan perempuan. Tatkala baginda pulang dari perantauan, baginda pun mengahwini Khadijah binti Khuwailid, iaitu pemilik perniagaan. Usia baginda masa itu 25 tahun, ada mengatakan 21 tahun, ada mengatakan 30 tahun. Dan sementara usia Khadijah pada masa itu 40 tahun. Ada juga yang mengatakan selain daripada itu. Ya, pandangan 40 tahun ni merupakan pandangan kebanyakan para ahli sirah lah. Kalau ada yang nak mengatakan selain daripada itu, Khadijah sebenarnya usia 18 tahun, terpulang lah. Tapi pandangan kebanyakan para ulama, pengkaji, muhakkik, iaitu 40 tahun. Macam mana pula 40 tahun dia dapat anak? Zalika fadlullah yu'ti man yasha'. Ini adalah anugerah Allah. Mak kita kat kampung dulu-dulu kerana sihat, makan yang baik-baik, tak ada makan benda-benda yang processed food, makan semuanya makanan-makanan kampung organik. Kadang 50 tahun masih dapat anak, betul tak? Apa nak kisah? Ya, yang kita nak pertahankan sangat, mengatakan bahawa sebenarnya Khadijah pada usia 18 tahun, 20 tahun. Apa pasal? Kita baca rujukan, orang lain mengemukakan puluhan rujukan mengatakan usia Khadijah 40 tahun. Sudah. Tak payah nak gaduh-gaduh. Yang penting Nabi telah boleh daripada Khadijah ni ramai anak. Ni. Okey. Lagi seterusnya, wa ba'athahu Allah kafatan yawm al-ithnain fi syahr Rabi'ul Awwal wa qila fi Rajab wa sinuhu 40 sanatan wa qila ghairu. Kata lagi ya rahimahullah, ulama hadis dan juga sirah yang terkemuka ini, Allah telah mengutuskan baginda kepada umat manusia pada hari Isnin dalam bulan Rabi'ul Awwal. Sekarang bulan Rabi'ul Awwal lah tuan-tuan. Ya. Pandangan mengatakan Ramadan, setengah mengatakan bulan Rajab. Dan peristiwa itu berlaku pada usia baginda 40 tahun. Ada yang mengatakan lain daripada itu. Ini sejarah. Ya, maka Ibn Jam'ah menyebut pandangan 40 tahun. Kalau kita belajar dalam mana-mana disiplin ilmu, kalau disebut qila itu suara tersekat-sekat ni. Kenapa? Tersekat-sekat tuan-tuan. Nanti saya betulkan mic sikit. Okey, mudah-mudahan dapat dengar Okey. Baik. Jadi Nabi SAW diutuskan pada bulan Rabiul Awal. Dikatakan pada waktu itu sama ada bulan Ramadan. Ada juga pendapat mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan pada bulan Rajab, ada yang mengatakan selain daripada itu. Umur Nabi pada waktu itu 40 tahun, ataupun ada perbezaan pandangan juga. Yang masyhurnya mengatakan Rasulullah diutuskan pada usia 40 tahun ya. Okey. فأول ما نزل من القرآن بغار هراء اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ayat pertama yang diturunkan kepada baginda di Gua Hira adalah bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang melekat. Bacalah kerana Tuhanmu yang maha memuliakan, yang mengajar dengan wasilah pen, yang telah mengajar insan apa yang belum diketahui olehnya. Dengar ke? Syam Isa? Ustaz nulis, saya dengar Dah tak putus-putus Okey. Wa aqama Rasulullah SAW ba'da zalika salasa sinin yad'u ila Allah mustakhfiyan. Summa nazala fi sanati rabi'ati min nubuwati qawluhu ta'ala wasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin. Wa qawluhu ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Fa'alana Rasulullah SAW du'a ila Allah fastajaba Allahu man aradallahu hidayatahu. Selepas Rasulullah melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, menyeru orang ramai kepada beriman pada Allah, kemudian turun ayat pada tahun keempat mengisytiharkan kenabian dengan firman-Nya, fasda' bima tu'maru 'aridan musyrikin. Maka sampaikan seruan itu terang-terangan tanpa perasaan gentar, dan berpalinglah kamu dari golongan musyrikin. Juga firman-Nya yang maksud, sampaikanlah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat,
wa anzir ashiratakal aqrabin. Aziza Bahruji. Dengar semua jelas Jalut, terima kasih. Kemudian baginda segera menzahirkan dakwah itu, iaitu dakwah, misi kerja dakwah kepada Allah. Golongan yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah telah menyahut seruan itu. Maknanya 3 tahun secara strategi Nabi dalam berdakwah, segera sembunyi-sembunyi Fiza Umi Ani. Dah jelas alhamdulillah. Kemudian lepas 3 tahun tu turun ayat yang menyuruh Nabi untuk mengiklankan dakwah itu secara terang-terangan. Sabda Ali barakallahu fikum Fiza Ismail. Dah jelas Maka Nabi SAW pun mengumumkan, mendeklarkan dakwah ini. Baik Falamma kathura al-mu'minuna washtadda alaihim al-adha min al-musyrikin adhina Allahu lahum fil hijrati ila ardil Habasyah fahajara minhum 12 rajulan wa 4 niswatin minhum Utsman bin Affan wa huwa awwalu man kharaja farran bidinihi wa ma'ahu zawjatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah. Apabila bertambah bilangan orang Islam dan perkara itu menimbulkan keributan dan penentangan daripada kaum musyrikin, maka Allah telah memberi kebenaran kepada umat Islam untuk menyelamatkan agama mereka, iaitu mereka dibenarkan berhijrah ke Habasyah. Habasyah merupakan negara Kristian pada masa itu, tapi kelebihannya kerana raja yang di situ, Raja Najasyi, seorang raja yang sangat adil, bertanggungjawab dan suka menerima memberikan perlindungan kepada orang yang dizalimi. Maka bila mengetahui keadaan itu, Nabi telah mengutuskan para sahabat yang ditekan, dianiaya, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan, untuk berhijrah ke Habasyah. Ini merupakan hijrah yang pertama dalam Islam. Rupa-rupanya ada 3 kali hijrah, tuan-tuan tahu. Bukan sekali ke Madinah saja, 3 kali. Ya ke 3 kali? Abu Ni'man. Ya. Yang kedua yang mana? Yang kedua kita baca dulu. Yang pertama ke Habasyah. Yang kedua ke mana kita dengar dulu apa yang dibincangkan di sini Jadi yang pertama melarikan diri untuk menyelamatkan agamanya adalah Utsman bin Affan. Menyelamatkan diri ini tadi bersama dengan isterinya, iaitu puteri Rasulullah bernama Ruqayyah. Utsman telah berkahwin dengan puteri Nabi yang sulung bernama Ruqayyah. Adiknya adalah Fatimah. Wa qamu bil Habasyah fi ahsani jiwarin fabalaghahum anna Quraisyan aslamat wa kana hadzal khabaru kaziban faraja'u ila Makkah wa dakhalu ila Ibn Mas'ud fa innahu raja'a ila ardil Habasyah wa lam yadkhul Makkah. Mereka berada dalam keadaan baik sepanjang berada dalam suaka politik di Habasyah kerana Raja Najasyi yang adil dan saksama itu. Tiba-tiba sampailah berita bahawa penduduk Quraisy telah masuk Islam beramai-ramai. Maka semua mereka telah pun pulang ke Makkah mendengar berita itu, sedangkan berita itu merupakan berita palsu. Sampai ke mereka orang Quraisy masuk Islam, mereka pun kembalilah ke Mekah dengan harapan dapat perlindungan di sana dan orang telah masuk Islam. Rupa-rupanya ia merupakan satu berita dusta, palsu. Tak semua benda yang sampai berita betul dan kita kena imani tau. Ini kan banyak orang hantar dekat WhatsApp cerita-cerita, syok je kita baca, kadang-kadang menangis, tapi sumbernya kita pun tak tahu. Cerita tentang fulan, cerita tentang orang tu, cerita tentang orang ni. Cerita bahawa dekat Jelebu itu perkataan Arab. Dulu para sahabat pernah datang, dongeng lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Ada sahabat datang ke Jelebu, pernah dengar cerita ni? Cerita dongeng tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita jangan main tau. Dalam cerita semua kena ada dalil. Cerita para sahabat datang ni benda besar, bukan benda kecil. Kalau sahabat itu migrate ke satu tempat berdakwah, maka tentulah ada catatan hadisnya. Kita bercerita semua entah mana rujukan kita ambil hanya untuk mencari fame dan juga populariti dengan cara yang mengarut. Nak buat apa tuan-tuan? Kehebatan Islam ni terletak pada al-ilmu, innamal ilmu man yaquluha anadha, man yaquluha haddathana. Wa ma siwa zalika, kata Imam Syafi'i, ilmu ni merupakan apa yang kita sebut haddathana, riwayat siapa, mana rujukannya. Kalau cakap lain daripada itu merupakan was-was daripada syaitan sebenarnya. Dari Ana Yanti Hamid barakallahu fikum. Jadi umat Islam bila mendengar bahawa penduduk Quraisy, penduduk Mekah telah masuk Islam, mereka pun pulang ke Mekah. Rupa-rupanya berita itu berita palsu yang sampai mereka tak betul. Maka kembali penganiayaan dilakukan. Maka umat Islam pun berhijrah semula. Sebahagiannya itu berhijrah semula ke Habasyah, pulang semula ke Habasyah. Baik. Wa kana ma kharajuhum ila al-Habasyati fi Rajabin fi sanati al-khamisah min nubuwah wa qudumuhum Makkah fi Syawal min hadhihi sana falaqaw min Quraisyin ta'nifan shadidan wa azan 'aziman
فأذن الله لهم في الهجرة إلى الحبشة مرة ثانية فهاجر من الرجال 83 رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء 18 امرأة وقاموا عند النجاشي على أحسن حال. Peristiwa penghijraan mereka ke Habasyah berlaku pada bulan Rajab tahun ke-5 selepas pengisytiharan kenabian. Manakala peristiwa kemulangan mereka ke Mekah pada bulan Syawal tahun yang pertama. Dan mereka pergi bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. 4 bulan mereka pergi. Tiba-tiba dengar berita keislaman penduduk Mekah. Mereka pun pulang pada bulan Syawal. Bila mereka pulang ke Mekah, mereka mendapat tentangan semula, keganasan yang lebih hebat daripada sebelum itu. Maka dengan sebab itu Allah telah mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah buat kali yang kedua. Maka berhijrahlah 83 orang lelaki termasuk Ammar, namun tidak dapat dipastikan sama ada beliau turut bersama berhijrah atau tidak. Kemudian di kalangan wanita pula sampai 18 orang. Maka selamatlah mereka di bawah perlindungan keselamatan Raja Najasyi. Suaka politik yang diberikan oleh pemimpin negara Habsyah itu, iaitu Najasyi, menyelamatkan mereka. Tuan ni, jadi nampak ada berapa kali hijrah? 3 kali kan. Habasyah, pulang, pergi semula ke Habasyah, kemudian barulah pergi ke Madinah. Okey? Wa balagha Quraisyan zalika bi Makkah fakabura alaihim wa ghadibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahasaruhu ahla baitihi bi syi'bi Abi Talib 3 sinin wa qila sanatain wa kharaja min al-hasri wa lahu 49 sanatan wa qila 48. Selepas itu tersebar hingga pertengahan kaum Quraisy di Mekah, alangkah berangnya mereka terhadap Rasulullah. Tak kala mendengar berita itu, lalu mereka telah bersepakat untuk memulaukan baginda dan ahli keluarganya di kawasan Syi'ib Abi Talib. Ni kawasan maknanya macam spot lah. Ya? Macam kita pergi ni kawasan siapa, ni kawasan siapa, kat kampung-kampung kan. Ni kawasan orang Jawa, ni kawasan orang Bugis, contohlah tuan ni. Maka kawasan Abu Talib ni telah pun dipulaukan selama 3 tahun. Tak boleh berniaga dengan mereka. Tak boleh berkahwin dengan yang perempuan di kalangan mereka. Di kalangan mereka, laki mereka pun tak dibenarkan untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan kabilah yang lain. Ya, begitu punya zalim tekanan yang dilakukan kepada keluarga Abu Talib, kerana Abu Talib memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bebas dan terhindar daripada pemulauan itu pada usia 49 tahun. Dan dikatakan juga satu pandangan lain ketika baginda berusia 48 tahun. Jadi 49 atau 48 tahun, dekat itu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ya, mereka telah pun menulis isi perjanjian zalim terhadap Abi Talib itu dengan tinta, dan kemudian digantungnya agreement ataupun statement itu ataupun apa persetujuan di kalangan mereka itu terhadap yang zalim itu kepada Bani Hashim, digantung dalam Kaabah. Ya, sehingga berlalu 3 tahun, yang sakit di kalangan anak-anak tak ada ubatnya, nak beli makanan pun tak dilayannya. Ya, sehingga Nabi SAW menceritakan, sehingga diceritakan dalam Sirah Ibn Hisham sampai ke peringkat keluarga Bani Hashim terpaksa makan akar-akar kayu dan kulit binatang yang mati, yang telah mati. Ya, jadi begitu sekali kezaliman berlaku kerana tidak ada dibenarkan sebarang bentuk transaction, muamalah semua tak dibolehkan, berkahwin pun tak boleh. Ya, sehingga 3 orang di kalangan musuh-musuh Allah ni, Allah beri hidayah kepadanya, mereka telah duduk dan bersembang-sembang hari itu mengatakan zalimnya buatan ni, kesian kat budak-budak, kaum perempuan dan sebagainya, orang tua. Maka akhirnya mereka telah pun 3 orang ni melakukan pemberontakan dan mengatakan kepada kaum Arab keseluruhan zalimnya tindakan kepada Bani Hashim. Mereka menolak untuk diteruskan sanction ataupun embargo itu, dan akhirnya tuan-tuan, maka diambil semula perjanjian yang dibuat dalam Kaabah itu, dan semua bahagiannya telah dimakan oleh anak-anak, melainkan pada permulaannya ayat yang pertama dalam surat rasmi itu, Bismikallahumma, dengan nama Allah. Ya, orang Arab pada masa itu tidak mengimani ada sifat Rahman dan juga Rahim pada Allah. Mereka membaca Bismikallahumma. Sama macam perjanjian Hudaybiyah, mereka menggunakan perkataan Bismikallahumma dengan umat Islam. Mereka tak benarkan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, kerana bagi mereka Allah tidak bersifat dengan Rahman dan Rahim. Jadi perjanjian tersebut dimakan oleh anak-anak kecuali pada kepalanya yang ditulis Bismikallahumma itu. Ya, maka akhirnya perjanjian itu pun ditamatkan dan kembalilah seperti sedia kala.
segala urusan dengan Bani Hashim dibenarkan selepas 3 tahun. Tapi 3 tahun lama tuan-tuan. Bayangkan betapa banyak kezaliman, tak boleh berniaga, tak boleh berkahwin, tak boleh bagi ubat, tak boleh bagi makanan, tak boleh jual apa sahaja dengan Bani Hashim. Zalim kan tuan-tuan ya? Kita pada hari ini tak adalah mengalami ujian macam tu dalam memperjuangkan Islam. Makanan pun senang nak dapat, duit pun banyak, ya, duduk kat rumah pun selesa, ada aircon lagi. Bayangkan tuan-tuan ya, begitu sekali mereka memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Talib ni seorang yang tidak beriman, tapi rasa sayangnya kepada Nabi menyebabkan dia turut serta dalam program itu, walaupun ditekan, dianiaya, dizalimi, tak dibenarkan berurusan dengan orang lain kerana dia anggap melindungi Rasulullah SAW, namun dia tidak berpaling tadah, dia kekal. Ayat wa ba'da zalika bi ashhurin mata ammuhu Abu Talib wa lahu 87 sanatan summa mata Khadijah fanalat minhu Quraish ma lam takun tanalu fi hayati Abi Talib فخرج إلى طائف وهو وزيد ابن حارثة يدعو إلى الله وأقام به أياما فلم يجيبوه وأذوه وأخرجوه وذلك في آخر شوال في السنة العاشرة من النبوة وقيل غير ذلك. Selepas peristiwa pengepungan yang zalim, pemulawan itu, beberapa bulan kemudian matilah Abu Talib dalam usia lebih kurang 87 tahun. Kemudian wafatlah Khadijah. Dan selepas kewafatan dua orang insan yang banyak jasa kepada Nabi ini, maka Quraisy bertambah jahat lagi tekanannya terhadap Rasulullah SAW. Mereka mampu melakukan satu yang benda tak mampu dilakukan ketika hayat Abu Talib dahulu. Ya, bayangkan Nabi kita punya perjuangan tuan-tuan ya. Fakharaja ila Taif. Natijah daripada itu Nabi pun mencari tapak dakwah yang baru, iaitu baginda bersama dengan pembantunya Zaid bin Harithah pergi menuju ke Taif dengan harapan di sana mendapat perlindungan. Tuan-tuan? Dengan harapan mendapat perlindungan di Taif. Tapi mereka berada di situ berhari-hari. Malangnya, bukan malangnya lah, ujian bagi Nabi dan juga Abu Talib. Ujian bagi Nabi dan juga Zaid bin Harithah ni, iaitulah mereka telah mendapat penentangan, salam alaihi wasallam, mendapat penentangan yang lebih dahsyat lagi. Bahkan dibaling dengan batu-batu dan diusir keluar, dikumpulkan anak-anak supaya dibaling kepada Nabi SAW, batu sehingga berdarah tubuh baginda yang mulia itu sampai darah mengalir ke kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu berlaku pada akhir bulan Syawal tahun ke-10 selepas kenabian. Ini masih lagi belum berlaku pada waktu itu, belum lagi difardukan puasa bulan Ramadan. Ini bulan Syawal ya. Kita semua tahu bahawa pensyariatan hari raya dan juga puasa Ramadan itu berlaku di Madinah. Ini berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Alangkah ruginya penduduk Taif kalaulah penduduk Taif menerima dakwah Nabi pada waktu itu. Tentulah Taif yang menjadi bandar suci umat Islam yang kedua selepas Mekah. Tapi Allah takdirkan penduduk Taif menentang Nabi, bahkan menyakiti Nabi kita SAW. Dan Nabi mencari tapak dakwah yang seterusnya, iaitu Madinah. Penduduk Madinah lebih subur imannya, lebih bersedia untuk membantu Nabi. Jadi akhirnya Madinah lah yang menjadi tempat yang mulia. Kalau tak, kita pergi ke Saudi untuk buat umrah, kita pergi ke Taif, betul tak? Kerana penduduk Taif menerima Islam, tapi tidak jadi begitu. Yang menerima Islam adalah penduduk Madinah. Maka Madinah lah yang mendapat tempat di sisi Allah SWT dalam umat Islam pada hari ini. Taif ni bukan ada apa sangat pun tuan-tuan, tempat sejuk je. Buah-buahan yang banyak tuan-tuan makan beli kat Taif itu pun sebenarnya imported daripada luar, dari Jordan, dari Syria, dari Mesir, dari mana. Negara Saudi ni penduduknya kaya raya, jadi pertanian kurang diambil berat lah. Ada juga pertanian, sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi nak ceritakan buah-buahan yang kita beli besar-besar dekat atas Taif itu, tempat yang sejuk itu, sejuk, memang sejuk, lebih sejuk daripada Cameron lah. Ada kereta kabel kat situ, kalsum Jadi tuan-tuan ikutlah kami pergi Alhamdulillah, penerbangan untuk bulan 11-12 ni dah penuh nampaknya ke umrah. Kalau tuan-tuan nak pergi, sekarang kita buka untuk tahun depan, bulan 1, bulan 2, bulan Ramadan sebagainya. Jangan terlambat tau, kerana tiket sangat limited. Siapa nak pergi dengan Zazan Travel, jom pergi Jadi Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah, pembantu kanan ini, menuju ke Taif selepas kematian Abu Talib dengan kematian Khadijah. Selepas mendapat penentangan yang hebat daripada Quraisy, maka Nabi pun cuba mencari tempat baru di Taif. Ini menunjukkan kepada kita dalam Islam ni kena ada usaha tuan-tuan, kena ada strategi.
naik kabel car. Ya, kabel car. Sepuluh Al-Wasalan. Saya nulis. Ya. Jadi Nabi SAW dengan Zaid pergilah ke Taif dengan harapan penduduk Taif menerima dakwah. Tapi penentangan lebih dahsyat daripada penentangan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh penduduk Mekah. Nabi telah dibaling, tak dihargai langsung Nabi kita SAW, ya, sehingga berdarah tubuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu berlaku pada waktu ke-10 kenabian. Baik, wa ansarafa Rasulullah SAW min Taif raji'an ila Makkah wa huwa mahzunun. Falamma nazala nakhlata surifa ilaihi nafaru min al-jinn sab'atun min ahli nasibiyin fastama'u al-Quran wa aslamu. Kemudian Nabi bersama dengan Zaid ini pulanglah semula ke Mekah selepas mendapati penduduk Taif menentang dakwah baginda. Nabi sedih sangat sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Nabi berdoa, doa yang panjang. Allahumma illam yakun bika alai ghadabun fala ubali wa rahmatuka awsa'li. A'udzu biwajhika alladhi asyrakta bihi dhulumat wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila alayya ghadabaka. Panjang doa Nabi, ya, dalam kesedihan itu. Kita ni kalau kesedihan, tuan-tuan, jangan lupa baca doa, ya. Antara doa yang Nabi ajar, ingat tahu doa ni, Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiha hukmu adlun fiha qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi. Puzi Muhammad, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Rahsia, jangan lupa baca doa ni, tahu. Dalam hadis mengatakan riwayat Ahmad, siapa yang baca doa ni maka Allah akan lenyapkan daripadanya, luputkan daripadanya kesedihan. Kita para isteri, punya tanggungjawab banyak. Kita tungkus lumus mencari rezeki yang halal, kan. Kadang-kadang tertekan, kadang nak cerita kat suami pun suami balik tidur dah. Kesian para isteri, nak share tentang anak-anak, nak share tentang kerja, nak share apa, adik-beradik sebagainya. Kadang suami pun tak sempat nak dengar. Bukan dia tak ambil berat, dia sibuk. Nanti kita bincang, tuan-tuan, bab stres ni tak? Menangani stres dalam Quran dan juga hadis. Nanti kita bincang, insyaAllah, ya. Maka kalau kita sehati, bacalah doa Nabi SAW ni tadi. Nak doa ni tak? Ustaz, nak doa ni masuk ke grup sahabat Ustaz Hazan Madarina, ya. Sahabat Ustaz Hazan di Telegram. Nanti Ustaz nulis muatkan doa ni, Izam Ma'mur. Hafal tahu doa ni. Kalau tak ada pun typekan, screenshotkan, printkan, letak atas meja. Doa waktu kita susah hati. Suara macam putus-putus ni. Kenapa? Tolong cek ni, kenapa suara macam putus-putus ni? Okey suara. Izam Ma'mur, ya. Baik, saya nak tamatkan kat sini. Jadi Nabi SAW bersama dengan Zaid pulanglah ke Mekah. Selepas mendapat penentangan itu, hati Nabi sedih. Nabi amalkan doa, ya. Jadi kita amalkan doa tu, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiha hukmu adlun fiha qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi. Doa ni kita baca waktu kita sedih, insya-Allah Allah akan hilangkan ke stres itu, nanti kita belajar bab stres, menangani stres dalam Islam, insya-Allah, Wa dakhala Rasulullah SAW Makkah fi jiwar Mut'im bin Adi. Kemudian Nabi pun pulang ke Mekah semula dengan perlindungan Mut'im bin Adi. Ini merupakan seorang musyrik tetapi beri perlindungan. Ni macam kita ibaratnya nak masuk ke mana-mana negara ada penjamin lah. Sampai hari ni kalau kita nak masautin di Mekah, di Madinah, di Saudi, kita kena ada kafil. Kafil ni ibaratnya macam penjamin lah. Kalau kita buat apa-apa problem, nanti akan dikena tindakan itu kepada kafil ni tadi ataupun yang beri kepada kita perlindungan. Jadi Nabi masuk semula ke Mekah di bawah jaminan Mut'im bin Adi. Tuan-tuan bayangkan ni, sebenarnya ada banyak cerita yang dibawakan dalam sirah. Nabi keluar daripada Taif itu, Nabi berhenti di sebuah kebun anggur milik Utbah dengan Rabi'ah. Walaupun mereka itu musyrik, tapi mereka biarkan Nabi masuk ke kebun anggur mereka. Datanglah pembantu kepada penjaga kebun itu, namanya Adas. Beliau ni datang daripada negara Iraq, Ninawa. Dia pun bawakan anggur untuk Nabi. Tengok Nabi dalam keadaan luka, berdarah seperti itu, dia kesian. Dia bawa anggur kepada Nabi. Nabi dengan Zaid bin Harisah makan. Sebelum makan Nabi baca Bismillah.
Adas bila mendengar kata-kata Nabi Bismillah itu, ya, Raiza, maka dia pun kata, Masya Allah, apa yang dibacakan Tuan ni sama dengan apa yang saya belajar daripada Nabi saya diutuskan oleh Allah tempat saya, tempat Ninawa. Maka dia pun kata, Nabi yang diutuskan situ namanya Yunus bin Matta. Maka Nabi menjawab, aku dengan Yunus sama-sama Nabi yang diutuskan oleh Allah. Maka lelaki yang berbangsa Iraq itu telah mencium Nabi dari kepala hingga kaki sallallahu alaihi wasallam. Ini satu peristiwa yang tidak disebut oleh Ibn Jama'ah, disebut dalam kitab-kitab hadis, disebut dalam kitab-kitab sirah yang lain. Baik tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan kita hari ini. Mudah-mudahan mengenali Nabi itu dengan baca sirah Nabi akan mendekatkan diri kita lebih rapat. Maklumlah pada hari ini kita bimbang dengan dunia teknologi maklumat, viral. Kita boleh kenal semuanya, boleh sepak dan juga artis seluruh negara, seluruh dunia, bukan seluruh negara, seluruh dunia. Kita bimbang anak-anak kita masa depan mereka macam mana lah tuan-tuan, kalau kita tak bacakan benda seperti ini. Ingat tahu, kita kena baca daripada awal hingga akhir, barulah kita dapat kutip mutiara-mutiara. Tak boleh nak tepuk-tepuk, supaya kita nampak landscape perjuangan Nabi SAW itu, dan juga insan-insan mulia yang turut serta dalam dakwah ni. Jadi mengenali Nabi SAW ini adalah satu sebab penyuburan iman. Menghafal nama Nabi ini satu sunat muakkad, nama Nabi sehingga kepada Nabi Ismail AS. Mengenali nama isteri Nabi, anak-anak Nabi, pembantu-pembantu Nabi, ini merupakan perkara yang sangat digalakkan tuan-tuan yang kita baca. Terima kasih kepada Zaiti Akhtar, Salim, terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita bincang lagi daripada buku Mudahnya Sirah Nabi kita SAW. Mudah-mudahan kisah-kisah ini menyuburkan iman. Dia bukan kisah-kisah pemimpin-pemimpin yang kita pernah tahu dalam dunia yang hidup mereka tak selamat ataupun tak sepi dia melakukan dosa dan kejahatan. Walaupun setiap orang itu dipuji dan dipuja, tapi setiap pemimpin yang lahir dalam dunia ini punya dua sides dalam kehidupannya, dark side dengan bright side. Bahagian yang baik, bahagian yang buruk, mesti ada, pasti ada. Di samping dia merupakan seorang tokoh negarawan, dia juga seorang penyayang, bunuh orang dan sebagainya, terlibat dengan perkara-perkara tertentu, menganiaya orang, merampas orang. Mesti ada side yang macam tu kan. Hebat macam mana sekalipun, orang Islam baik, orang kafir lebih-lebih lagi lah. Tapi Nabi kita Islam adalah manusia yang disebut oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak ada satu pun kesilapan dalam dan juga dosa dilakukan baginda maksum. Ayuh kita belajar sirah Nabi. Tuan, setakat ini saya dulu. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Nampaknya perjalanan kita nak menuju ke umrah pada bulan 11, 10, 11, 12 dah penuh dah tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang masih lagi nak pergi, insya-Allah kami juga menawarkan bulan 1, 2 dan bawa kepada Ramadan nanti. Daftar segera tau, jangan tangguh-tangguh. Mudah-mudahan nanti kita dapat pergi bersama, dapat bertemu di tempat yang mulia ni, di sisi Rasulullah SAW, dalam perjalanan yang penuh dengan kemuliaan. Orang menunaikan ibadah umrah dan haji merupakan al-hujjaj wal mu'tamirun wafdullah in da'uhu ajabahum wa yastaghfaru ghafara lahum. Kata Nabi SAW, orang menunaikan haji dan umrah itu merupakan tetamu-tamu jemputan Allah. Apa yang mereka minta akan dipenuhi, apa yang mereka istighfarkan akan diampunkan. Jom kita pergi menunaikan ibadah umrah bersama dengan Zazan Travel, insya-Allah pada waktu yang lain. Terima kasih tuan-tuan sekali lagi. Bahan tazkirah ni saya kutip dari buku bertajuk Mudahnya Sirah Nabi SAW, buku terbaru terbitan Telaga Biru, terjemahan ulama yang terkemuka Izzuddin Ibn Jama'ah, berapa ratus tahun usia karya ni tuan-tuan, pertama kali terjemah dalam bahasa Melayu. Terima kasih tuan-tuan. Setakat ini saja dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan Habatus Sauda, Jannah Mubirkah, tolong dapatkan pada Zazan Travel. Ada tuan-tuan dapati kuliah ni manfaat, tolong share dengan teman-teman yang lain. Ada tuan-tuan nak pergi trip, jomlah pergi trip bersama kami. Dimulakan setakat pelancongan, tapi perjalanan penuh pengisian, bukan setakat umrah biasa. Kita cuba jadikan perjalanan kita menyuntik iman, jalan-jalan cari iman, jalan-jalan subur iman. Terima kasih tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ridina wa ridha anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmu adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi ghaibi 'indak أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا
وذهب همومنا وغمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih yang Ustaz kepada saya. Jumpa lagi waktu yang lain. Terima kasih Munirah. Terima kasih semua yang hadir. Tak sempat sebut nama semua. Izam Ma'amur. Terima kasih. Risah Afina. Allah, bagusnya nama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.